الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. أما بعد، وقال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: هم الدنيا ظلمة في القلب، وهم الآخرة نور في القلب. Sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur ke hadrah Allah Rabbul Jalal dengan hidayah dan taufik daripada Allah, dengan kehendak Allah yang baik ke atas kita hadir pada malam ini semuanya semata-mata kita menuntut keredaan Allah dan kita menagih rahmahnya, bukan disebabkan perkara yang lain. Kerana jika tidak ada rahmat Allah dalam kehidupan kita, nescaya kita dalam kebinasaan dan kecelakaan. Jika kita tidak ada keredaan Allah di dalam hidup kita, nescaya kita dalam kebinasaan dan kecelakaan. Sebab itu, apa yang Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasya rabbah. Dan inilah kehendak seorang hamba Allah dan hajat seorang hamba Allah, yang mana dia tidak lupa tentang hakikat dirinya sendiri, keadaan dirinya, dan dia masih sedar siapa dirinya. Yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia sedar yang dia hamba, di mana pun keadaannya, siapa pun dia masih sedar diri yang dia hamba. Sebenar mana kedudukannya, sekaya manalah hartanya, dia masih sedar diri yang dia hamba. Ketika dia masih tidak melupakan yang dia itu hamba Allah, maka dia akan duduk pada jalan yang selamat. Tetapi tatkala dia mula lupa yang dia ni hamba Allah, lalu pada ketika itu dia mula mengatakan dan merasakan bahawa hidup ni milik dia, harta yang ada pada dia milik dia, ilmu yang ada pada dia milik dia, dan semua yang ada pada sisinya miliknya. Tetapi kita terlupa dalam satu doa ataupun satu kalimat yang kita dengar tatkala seseorang itu menerima bala ataupun suatu perkara yang tidak baik.
kita selalu mengungkapkan perkataan ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kita tidak menyadari bahawa semua perkara ini memang asalnya datang daripada Allah? Hidup ini daripada Allah. Dia yang bersifat yuhyi wa yumit. Apa yang ada pada kita sekarang adalah daripada Allah. Harta yang ada pada kita, tanah yang ada pada kita adalah daripada Allah. Kerana masa kita dilahirkan, kita dalam keadaan miskin. Dan kenyataannya sama. Ketika kita balik menemui Allah, kita dalam keadaan yang miskin, papa kedana. Sehingga kita yang mempunyai banyak tanah, berekar-ekar dan bergelung-gelung, kita masih menumpang tanah orang lain, iaitu tanah wakaf. Itu pun jika ahli qaryah setempat membenarkan. Jika ahli qaryah setempat tidak membenarkan, maka kita akan dihalau di tanah wakaf yang lain. Ini kenyataannya. Harta yang banyak yang kita himpun dan kita sayang, hakikatnya bukan milik kita sebenarnya, tetapi adalah satu amanah dan ujian daripada Allah. Apakah engkau ingin kembalikan kepadaku? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana hakikatnya adalah pemberian Allah. Kita datang dalam keadaan yang miskin, satu sen pun kita tak ada pada diri kita. Dan hakikatnya kita balik dalam keadaan yang tidak ada satu sen pun dalam diri kita. Tetapi tatkala kita lupa yang kita ini hamba Allah, lalu kita menjadikan dunia ini hala tuju, bukan tempat persinggahan. Tatkala kita lupa kita hamba Allah, lalu kita mula ingin memiliki dunia ini, dan kita terlupa bahawa pemilikan yang hakiki adalah akhirat. Kita sibuk membesarkan rumah dalam dunia, lepas tambah ini, lepas tambah ini, tambah ini. Tetapi sibukkah kita memiliki rumah di akhirat, iaitu di jannah Allah? Boleh tak kita berbangga yang kita telah ada rumah di syurga Allah? Ataupun kita sendiri tidak pasti? Jika kita sendiri pun tidak pasti yang kita telah memiliki rumah di jannah Allah, di mana kedudukan kita di sana? Apakah kita telah ada kenderaan di sana? Di dalam dunia kita ada 2 dan 3 kenderaan. Apakah kita telah pasti yang kita telah ada kenderaan di sana? Apakah kita layak untuk bernikah di jannah Allah, iaitu bernikah dengan bidadari Allah? Apakah kita telah pasti perkara itu dan kita meyakinkan? Jika mana kita sendiri pun tidak pasti, maka kita sendiri tidak tahu bagaimana keadaan hidup kita di sana. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti ke sana. Percaya tidak percaya, pasti ke sana. Kita gelak, kita sedih, kita ketawa, pasti ke sana. Dan tak ada satu orang yang boleh menafikan perkara ini. Dalam keadaan zaman ini, satu zaman yang mana manusia ini memang lupa ke arah perkara tersebut. Mereka telah mula lupa kepada akhirat sedikit demi sedikit. Kerana ini apa yang dikata oleh Nabi. Apabila hampir saja qiyamah, Nabi kata, la yatruku minal Islam illa ismuhu. Tidak tinggal daripada Islam itu nama saja. Orang akan meninggalkan agama Allah sedikit demi sedikit. Orang akan mengikut Yahudi dan Nasara sedikit demi sedikit. Nama mereka Islam, tetapi mereka melakukan beramal bukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Islam itu sendiri.
daripada sudut zahir dan batinnya. Perkara inilah tuan-tuan yang perlu kita renungkan. Ustaz, kami mengaji tiap-tiap malam. Kita kena tanya tuan-tuan, ilmu yang ada pada kita, apa yang terjadi? Apakah kita semakin banyak ilmu, semakin kita menjadi orang yang hampir dengan Allah dan menjadi orang baik? Ataupun semakin kita banyak ilmu, kita mula menjadi semakin jahat? Orang yang bergaduh di dalam masjid adalah di kalangan orang pandai dan orang alim. Adanya ilmu fiqh, tahunya ilmu tauhid dan tahunya ilmu tasawuf. Orang yang bergaduh di dalam kampung di kalangan orang mengaji. Orang yang bergaduh melakukan khianat, hasad, dengki di kalangan orang yang mengaji. Orang yang tahu ilmu serba-serbi. Orang yang mengumpat itu adalah orang yang sujud dengan Allah. Orang yang maki orang ini adalah orang yang membaca Al-Quran. Orang yang tidak mempercayai akan akhirat itu, akan alam barzah, akan alam kubur, adalah orang yang setiap malam membaca suratul Kahfi. Orang yang meringan-ringankan berbuat amal saleh sehingga seolah-olah dia tidak yakin dengan akhirat itu, orang yang tiap-tiap malam membaca surah Al-Mulk. Kami baca surah Al-Mulk, Ustaz, alhamdulillah. Al-Mulk pun baca, mengumpat pun. Al-Mulk pun baca, buka aib orang pun tak berhenti. Tuan-tuan, apa faedahnya Al-Mulk? Takkan orang yang masih mengumpat matinya husnul khatimah? Takkan orang yang masih memutuskan silaturahim matinya husnul khatimah? Takkan orang yang masih bersifat dengan kibir, sombong, hasad, dengki matinya husnul khatimah? Apakah orang yang hubbud dunya itu matinya husnul khatimah? Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak mana kasihnya dengan dunia, sebanyak itulah sakitnya mati. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Uthman ibn Affan dalam kitab Nasaihul Ibad ini, nasihat yang kelima disebut oleh Sayyidina Uthman, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammal akhirah nurun fil qalbi. Kesungguhan dalam urusan dunia merupakan kegelapan hati. Ini kalam Sayyidina Uthman ibn Affan. Dan kesungguhan dalam urusan akhirat merupakan cahaya hati. Kita di mana? Kita di kelompok mana? Umur kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sehingga hari ini di mana kesungguhan kita? Daripada awal kita hidup, remaja, muda, sampai umur kita sekarang, di mana kesungguhan kita? Kita bersungguh dengan akhirat atau kita masih bersungguh dengan dunia? Jika kita masih bersungguh dengan dunia, risau dengan dunia, kalut dengan dunia, kasih dengan dunia, maka tanda hati kita semakin gelap. Kenapa kelompok dan golongan ini hatinya semakin gelap? Kerana mereka tidak melihat akan kehidupan yang hakiki, iaitu akhirat. Dunia tak salah tuan-tuan. Dunia ni tak salah. Tapi yang salah ketika kita berada dalam dunia. Dan siapa yang memegang dunia itu sendiri? Ketika tangan kita kosong, kita rasa apa? Ketika tangan kita
ada RM1,000, kita rasa apa? Yang salahnya bukan dunia itu, tetapi yang memegang dunia itu. Ketika kita kosong, kita tak rasa pun kasih, kita tak rasa pun bakhil, kita tak rasa apa pun, tuan-tuan. Ketika kita mula ada dunia, pada ketika itu kita mula rasa sayang dengan dunia ini. Walhal kita terlupa yang dulu kita tak ada, diberi oleh Allah, ni nama kurnia. Dan ketika kita mula ada, ketika itu mula kita ada perasaan sombong, aku orang berduit, lalu kita mula memiskinkan orang lain. Maka duit tidak salah, tetapi yang salah yang memegang harta dunia itu. Semasa kita miskin dan kita tidak ada apa-apa, kita tidak memiskinkan orang lain. Dan ketika Allah mula bagi kita dunia, lalu kita mula ada duit, kita mula ada harta, tatkala itu kita mula memiskinkan orang lain. Begitu juga tatkala kita bodoh satu ketika dulu, kita masih merasakan kita bodoh. Tetapi setelah kita ada ilmu, dikurniakan ilmu oleh Allah, saat itu kita mula membodohkan orang lain. Maka perasaan inilah, perbuatan inilah yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dunia itu. Kerana dunia ini adalah tempat ujian, dan kita diuji sejauh manakah kita ini masih menjadi hamba Allah, ataupun kita sudah berpaling daripada Allah. Sebab itu perkara yang ditanya besok seawal kita masuk ke dalam liang lahat, bukan harta kamu banyak mana, anak cucu kamu berapa orang, kamu pangkat apa, kamu tinggal di mana, apa jawatan kamu semasa hidup. Tak, tuan-tuan. Yang ditanya siapa Tuhan kamu. Tetapi di dalam dunia ini kita masih atau tidak bertuhankan Allah. Saya masih bertuhankan Allah. Lalu saya tanya dengan diri saya dan tuan-tuan, kalaulah kita masih berpegang Allah itu Tuhan kita, dalam satu hari satu malam ini berapa kali kita ingat dia? Jikalah ditakdirkan tidak ada salat, berapa kali kita ingat Allah? Jika kita hitung bibir kita dan lisan kita, berapa banyak nama Allah yang kita sebut dan berapa banyak nama makhluk yang kita sebut hari ini? Berapa banyak perihal Allah yang kita bicarakan dan berapa banyak perihal dunia dan makhluk yang kita bicarakan pada hari ini? Jika kita benar-benar mengatakan Allah itu Tuhanku. Sebab itu manusia ini tatkala ia sakit dia mula cari Allah. Bila dia susah dia cari Allah. Bila dia senang dia mula lupa Allah. Masa dia sakit dia cari Allah, hatta dia minta orang masjid semayangkan hajat. Tuan-tuan, tapi masa sihat, sebenarnya kita kena tanya siapa Allah pada aku sebenarnya. Ataupun kita hanya memerlukan Allah bila keadaan kita memerlukan dia. Bila keadaan kita tak perlukan Allah, kita biarkan Allah, kita tak pedulikan Allah. Apakah pegangan yang sebegini, golongan ini boleh bahagia di akhirat? Apakah golongan ini golongan yang boleh menjawab man rabbuka? Allahu Rabbi. Bila ditanya oleh malaikat man rabbuka, siapa Tuhan kamu?
golongan ini boleh menjawab Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku. Jika mana kita tak boleh jawab Allahu Rabbi, dalam hadis Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, malaikat Zabaniyah akan memukul tubuh kita sehingga terbenam 7 petala bumi. Kita rasa kita hebat dalam dunia, tetapi mampukah kita menahan daripada pukulan malaikat Zabaniyah sehingga terbenam 7 petala bumi? Kita rasa kita dah baik sangat. Kita boleh puasa Senin Khamis, baca Quran, sembahyang malam. Rupanya balik dalam keadaan amalan kita dihilangkan oleh Allah. Kenapa dihilangkan oleh Allah? Antara asbabnya, ada hutang yang masih kita tak bayar. Kita ingat tak kalau kita hutang orang masa kecil-kecil dulu, masa remaja dulu, Ustaz, kedai yang saya hutang tu dah tak ada, dah pindah Ustaz. Tuan-tuan, ada riwayat mengatakan kalau kita hutang RM1, hapus amalan 40 tahun, ada kata 70 tahun. Kita baru umur 60 tahun, hutang ada RM200, macam mana nak bayar? Kita rasa kita orang hebat, kita tak nak takut langsung dengan apa yang kita dah buat. Kita rasa kita dah bagus dah sebab kita hari-hari datang masjid. Walhal dosa kita dengan makhluk ini tidak akan diampunkan oleh Allah selagi mana yang empunya itu memberikan keampunan kepada kita. Itu baru hutang tuan-tuan, belum cerita mengumpat lagi. Berapa orang yang kita dah minta maaf. Itu belum cerita kita maki orang lagi. Kita bawa kereta, kita maki orang dalam kereta. Kalau umur kita 60 tahun, berapa ratus dan berapa ribu orang yang kita dah maki, kita dah minta maaf belum? Maki orang ni tuan-tuan, dosa ke pahala tuan-tuan? Ustaz, susahlah nak masuk syurga. Ya, susah. Syurga ni tempat mahal. Orang yang bersungguh-sungguh untuk duduk dalam jannah Allah sahaja yang berhak duduk dalam jannah Allah. Tapi orang yang tak mahu bersungguh-sungguh untuk duduk dalam jannah Allah, dia tak akan boleh duduk di dalam jannah Allah. Sebab itu kata Sayyidina Uthman bin Affan, wa hammal akhirah nurun fi qalbi. Kesungguhan dalam urusan akhirah merupakan cahaya dalam hatinya. Semakin kita bersungguh dengan akhirah, semakin Allah terangkan hati kita. Makin kita nampak kenapa perlu hati yang terang tuan-tuan. Maka ulama ingatkan kita, hati ni ibarat cermin. Kalau cermin ni dia terang, dia dapat melihat. Kita kalau selalu tengok cermin tuan-tuan, yang kita tengok apa? Kita handsome kan? Sebab itu kita mula menghodohkan orang lain. Tapi kalau kita guna cermin untuk tengok aib kita, tang ni ada kotor, tang ni ada kotor, tang ni ada kotor, mulut aku ada kotor, telinga aku ada kotor.
ketika itu gunakan cermin itu untuk melihat kesilapan kita. Mata kita hari ini, kita tengok tak kalam Allah? Berapa baris kalam Allah yang kita tengok? Berapa baris ayat Allah yang kita dah tengok? Tuan-tuanlah senang. Tak boleh tengok Quran, mushaf, adanya application dalam telefon. Kita nak cakap apa lagi? Kita baca Quran banyak hari ni kah? Kita baca WhatsApp banyak. Kita tak boleh tipu Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kita nak tipu siapa? Kita nak tipu Allah. Kita tak mampu tipu dia. Sebab kita mengaji tauhid, Allah wajib bersifat dengan sifat ilmu. Maka pengetahuan Allah ini zahir batin, luar dalam, tidak ada had batas. Ini Allah. Mata kita guna apa hari ini? Telinga kita duk dengar apa hari ini? Mulut kita cakap apa hari ini? Kita banyakkan zikir atau kita banyak sembang benda yang sama daripada muda sampailah benda yang sama. Kita tak mampu, tuan-tuan. Kita tak mampu, tuan-tuan, buat perkara yang baik pada anggota yang dikurniakan oleh Allah kepada kita secara percuma. Tak mampu. Kita nak sebut Allah, 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 tak mampu. Kita nak bangun malam sembahyang 2 rakaat sampai lah, tak mampu. Tak. Tapi kita boleh jaga malam kan, jaga pokok derian. Musim derian, mampu tak jaga pokok derian? Tak kata awak, kalau aku tak jaga buah derian ni, boleh korang, tak boleh ke aku? Betul tak? Pasal apa kita tak cakap? Kalau aku tak jaga ni, malam ni, tahajud ni tak boleh ke aku? Derian boleh korang rasa rugi tak, tuan-tuan? Rasa rugi tak? Buah derian boleh korang rasa rugi tak? Rugi, tuan-tuan. Tahajud tak boleh kat kita, rugi tak? Awak tak kata rugi, sengak. Berapa puluh tahun tak boleh? Berapa puluh tahun tak boleh? Ni nak balik dah. Imam tadi baca doa rejab. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Saya nak kait doa ni sikit. Nabi suruh kita baca doa ni, wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan ni. Kita hidup lama dah, benda ni seolah-olah jadi kebiasaan. Tiap kali nak mai Ramadannya, mesti ramai orang mati. Ni sebelum Covid lah cerita ni. Biasa dia lagu tu lah. Ramadan, Rejab nak mai ni, orang mula dah. Allah duk panggil seorang. Mai Sya'ban pula, kuih banyak lagi. Biasa ada lagu tu lah tiap-tiap tahun. Daripada kita kecil dulu, sampailah kita umur kita lah. Ada tak ketika sampai saja bulan Rejab, kita mula rasa takut? Ya Allah, ada tak bahagian aku tahun ni bulan Ramadan? Atau engkau panggil aku sebelum daripada bulan Ramadan?
Sebab biasa-biasa terjadi lagu tu. Bila nak mai bulan Ramadan saja, ramai hamba-Mu yang Kau panggil. Bertepatan pula dengan hadis Nabi ini tentang doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ada tak rasa harap, ya Allah, boleh tak tahun ni bagi peluang kat aku untuk aku boleh duduk dalam bulan Ramadan? Atau tu saya dan tuan-tuan tak ada rasa apa, nak boleh-boleh, tak boleh tak apa, janji jangan tak boleh raya. Orang lah duk marah pasal tak boleh raya ke tak boleh puasa. Jadi sebenarnya siapa kita? Kita duk kalut pasal raya tak boleh, kita duk kalut pasal puasa tak boleh. Yang ni kita. Yang ni kita. Kita duk kalut lah. Kita duk marah, kita duk maki, kita duk kata tahun ni tak boleh raya. Kita duk hingar tak? Takut-takut tak boleh puasa. Ada. Tentang pernah jumpa dalam media sosial gitu. Tak ada. Tak ada. Inilah keadaan umat Islam akhir zaman. Sebab itu apa yang disebut oleh ulama, jika mereka inginkan perkara yang disebut oleh Sayyidina Uthman Ibn Affan ini, kena ada di dalam diri kita ni beberapa perkara. Yang pertamanya iaitu minta dengan Allah supaya hati kita menjadi hati yang kaya. Jadi hati yang kaya. Maka kata ulama, hati yang kaya itu hati yang mana sentiasa merasa cukup dengan setiap pemberian dan anugerah daripada Allah, terangkat padanya sifat tamak dengan keduniaan ini. Kita tak rasa tamak dengan dunia ni. Sebab apa tuan-tuan? Kita kena ada rasa kaya hati ni, supaya kita terlepas daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Supaya tak mai tamak, supaya tak mai hasad. Zaman lah ni tuan-tuan, duit ni ramai orang jadi masalah. Adik-beradik bergaduh pasal duit, kawan-kawan bergaduh pasal duit. Duit ni jadi masalah. Sebab apa? Sebab dunia ni memang masalah. Apabila kita hala tuju ke arah harta dunia, pada ketika itu kita dalam masalah. Kerana Nabi nyatakan sedemikian, jika mana berpagi-pagi kita resah dengan keduniaan dan rezeki, nescaya diangkat keberkatan dalam hidup dia. Pagi-pagi lagi kita resah dah. Macam mana. Kita tak selesaikan akan hak kita sebagai seorang hamba Allah. Sampailah semayang duha kita tak boleh nak istiqamah hantar. Sampailah. Kalau ikut dalam kitab Sirras Salikin, antara kelebihan semayang sunat isyraq, sebab dia ada khilaf dua. Ada ulama mengatakan isyraq itu duha, ada mengatakan isyraq duha. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Sirras Salikin, orang yang beramal dengan semayang sunat isyraq ini, kelebihannya, tuan-tuan tengok dalam kitab Sirras Salikin kalau tak silap saya, dijauhkan oleh Allah
daripada neraka itu satu parit. Jarak di antara satu parit itu iaitu antara dunia, bumi dan langit. Kita minta jauh dengan Allah daripada neraka dia. Antara yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Adhkar, antara orang yang minta jauh daripada neraka Allah, ini yang kita amalkan, tapi lah kurang lah tuan-tuan. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Siapa yang membacanya lalu neraka berkata kepada Allah, ya Allah, jadikan fulan bin fulan yang membaca doa ini jauh daripada aku, ya Allah, keluarkan daripada aku, ya Arhamar Rahimin. Tapi lah tuan-tuan, kurang lah. Banyak dah benda kita tinggal tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak? Kalau dulu mana-mana imam dia takkan tinggal ya aman al-khaifin aminna mimma nakhaf, ya aman al-khaifin najjina mimma nakhaf, ya aman al-khaifin sallimna mimma nakhaf, ya aman al-khaifin najjina mimma nakhaf. Lah orang tinggal. Lah kita duduk kampung kita pun kita takut tuan-tuan. Kampung-kampung kita seriau duduk dalam kampung kita. Ulama-ulama terdahulu dia buat benda ni tuan-tuan, doa-doa ini agar ummah yang ada di sekeliling dia selamat. Sama dengan tarhim. Maaf nak tanya, masjid ni baca tarhim? Ke lupa dah? Tarhim. Ingat kan tarhim? Panggil tarhim kan? Ha? Jaranglah nak dengar mana masjid baca. Dulu masa kita kecil-kecil, perasan tak? Tiap-tiap masjid ada. Pukul 5 Bilal baca dah. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Pukul 5 wa'afina wa'afu anna. Lah tak dengar dah. Tarhim ni doa tuan-tuan. Ketika sebelum daripada waktu subuh dipanggil waktu sahur. Maka Nabi SAW nyatakan kepada kita di antara doa yang mustajab itu doa pada waktu sahur. Tiap-tiap pagi seorang Bilal pada zaman dulu dia mewakili satu qaryah. Dia minta dengan Allah, ya Allah yang bersifat dengan sifat ya Arhamar Rahimin, kasihanilah kami ya Allah. Ketika waktu yang mustajab itu diminta oleh seorang Bilal yang tua. Sebab masa dulu kampung kita aman damai. Pi masjid pun tak risau, boleh letak kunci dekat motor. Perasan tak dulu? Lah berani tak letak kunci kat motor? Ha? Berani tak? Try tengok. Kata hebat sangat. Tak kata kita dekat dengan Allah, bagus sangat. Try lah letak kunci kat motor tengok. Pasal apa dulu kita berani?
Sebab dulu ada doa, lah tak ada doa. Lah tak ada doa lah. Dulu ada doa yang mustajab. Tatkala mana doa yang mustajab, seorang tua yang berdoa untuk ahli qaryahnya pada waktu sahur. Lah tak ada dah. Orang pandai kata ya. Ni pasal apa Bilal tak mai lagi? Ni pasal apa dekat subuh ni masjid tak buka ni? Dah orang pandai cakap. Memang betul Nabi kata, besok bila hampir kiamat, qalilul ulama wa kathirul khutaba. Orang alim semakin sedikit, tetapi orang yang pandai, bijak bercakap ini semakin banyak. Ni zaman nak qiyamah. Ni semua tanda nak qiyamah ni tuan-tuan. Masjid mula cantik ni tanda nak qiyamah. Tak maaf nak kata. Lah cari masjid tak ada aircon melihat. Susah bukan tak ada. Susah. Ni hadis kiamat tuan-tuan, hadis fitan. Nabi kata besok masjid semua megah, cantik, tetapi tidak ada hidayah di dalamnya. Yang ni satu dunia macam tu. Bukan tempat kita saja, tapi satu dunia macam tu. Sebab Nabi kata dah. Dan kata Nabi itu pasti berlaku. Kenapa? Sebab sifat yang wajib pada Nabi sidik. Benar kata Nabi. Bila nak berlaku kita tak tahu. Tetapi ketika saat itu berlaku, maka kita jadilah hamba yang takut dengan Allah kerana kita duduk pada zaman perkara itu berlaku. Ketika tuan-tuan hati kita mula kaya, macam mana nak dapat hati yang kaya? Kita kena belajar satu sifat yang disarankan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat zuhud. Sebab Nabi kata, apabila Allah menghendaki seseorang itu untuk jadi orang baik, Allah kurniakan kepada kita 3 perkara. Pertama, Allah fahamkan kita dengan hukum hakam agama. Kita mula faham, yang ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni betul, yang ni salah. Bukan pandai saja tuan-tuan, faham. Ada orang yang main mengaji, dia dapat tapi dia tak faham. Ada orang yang faham tapi dia tak boleh beramal. Ada orang yang faham dan beramal, dia tak dikurniakan kemanisan amal. Ni ada golongan-golongan. Saya bagi contoh malam ni satu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan salat sunat ba'diyah Isyak, kelebihan dia, siapa yang salat sunat ba'diyah Isyak 4 rakaat, Nabi kata menyamai seperti mana dia salat, dia ibadat pada malam Lailatul Qadar. Malam ni kita muhasabah. Tuan-tuan tahu dah sebab saya baru khabar. Tuan-tuan pun faham cara nak semayang lagu mana. Sama ada saya dan tuan-tuan Allah kurniakan beramal atau tidak dengan hadis ini. Sebab beramal adalah anugerah daripada Allah. Melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan ini anugerah daripada Allah. Mana dia? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya dan upaya nak buat baik dan tinggalkan kejahatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah, dengan kehendak daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas sembahyang Isyak ni tuan-tuan, kita tengok kita siapa. Kita duk golongan tahu ke?
Kita duk golongan faham ke? Kita duk golongan orang yang dikurniakan amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lepas sembahyang Isyak sahaja, kalau kita habis sembahyang kita balik, aku duk golongan tahu. Lepas sembahyang Isyak, kita pun bersungguh kita nak buat sembahyang sunat ba'di Isyak 4 rakaat. Kita kata kat diri kita, ya Allah, salah aku cukup banyak dengan kau ya Allah. Mungkin malam ni malam yang terakhir aku dihidupkan ke dalam dunia. Ya Allah, mudah-mudahan salat sunat ba'di Isyak 4 rakaat malam ini engkau terima, dan aku dapat seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan benda ni tuan-tuan pada perkara yang sama. Kita balik derah pun pergi mana pun duk tang tu juga. Allah minta kat kita 2 minit dah. 4 rakaat ni 4 minit, 1 rakaat 1 minit. Kita tak mampu nak bagi Allah 4 minit, tapi Allah telah berikan kita hidup 24 jam. Kita tak mampu nak balas kurnia Allah dengan Allah kurniakan kepada kita nikmat hidup yang kita sendiri tahu dah. Hidup ini adalah pemberian Allah. Bila-bila masa aku ni boleh dimatikan oleh Allah. Kita nak balas balik kurnia daripada Allah, tak mampu kita. Sebab itu tuan-tuan, bukan semua orang ada kaki dia boleh main masjid. Bukan semua orang ada harta dia boleh infakkan harta dia pada jalan Allah. Tuan-tuan, harta ni ujian tau. Kalau kita kuih sayang, Nabi kata kuih sakit mati. Kuih sayang dunia, kuih sakit mati. Lagi kita sayang dengan dunia, lagi sakit mati. Masjid duk kata kat kita tahu dah iman kita tara mana dah. Bila tabung ni mai depan kita tahu dah iman kita tara mana, kita tahu dah kasih kita dengan dunia tara mana. Kita seolah-olah tak percaya dengan janji Allah, 1 kalau kau bagi aku balas 700. Guru saya kata lagu ni. Dalam Quran disebut 1 10, 1 700. Tapi ada satu amalan yang tak ada angka. Apa dia? Amalan orang yang ikhlas dengan Allah. Sampai malaikat tanya Allah, ya Allah, aku nak tulis lagu mana amalan orang ni? Tak boleh nak tulis, 700 pun tak boleh nak tulis. Allah kata, amalan hamba aku yang ikhlas, yang balas aku lah. Direct kata Allah. Tuan-tuan, tatkala kita masukkan harta kita di dalam tabung, apa ada rasa dalam hati kita? Kita rasa kurang kan duit kita kan? Kalau kita rasa kurang, kita tak percayalah dengan Allah. Tak percaya satu ayat daripada Al-Quran, mukmin ke kafir tuan-tuan? Satu ayat. Jangan semua. Satu kan? Satu ayat daripada Quran kita tak percaya. Jangan kata 30 juzuk, satu. Kita sebenarnya banyak salah dengan Allah. Cuma Allah disayang kat kita, dia tutup kesalahan kita. Dia tutup aib kita. Dia tutup. Tapi sampai satu masa dia tak akan tutup. Bila masa? Iaitu Yaumul Mahsyar. Allah tak tutup dah. Sebab masa tu memang masa dibukakan segala kesalahan kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena belajar zuhud. Sayyidina Uthman dia sebut, tadi saya sebut tentang siapa yang Allah nak jadi dia orang baik, dia bagi 3 perkara: faham tentang agama, yang kedua iaitu zuhud dengan dunia, yang ketiga wa bassarahu uyubahu, dia sentiasa tengok salah dia. Aku ni salah banyak, aku ni silap banyak. Itu Sayyidina Uthman dia sebut lagi, zuhud ni
kena buat, kena tinggal 3 perkara, kena buat 3 perkara. Habis pada yang saya sebut yang 3 buat 3 tinggal, saya berhenti. Nah, ngaji tak boleh lama-lama. Saya pergi qalu. Tahu qalu apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata sahabat? 3 kena tinggal. Pertama, tarkuz zina, meninggalkan akan perhiasan dunia yang menyebabkan kita menjadi engkar kepada Allah. Perhiasan dunia tak salah, tapi dengan perhiasan dunia ni kita boleh jadi engkar dengan Allah. Tuan-tuan nak pakai kereta besar mana pakailah, tapi jangan sombong. Tuan-tuan nak pakai apa pakai, tapi jangan sombong. Karena sombong itu keengkaran. Sombong ini adalah kemurkaan Allah. Dia berlaku dah dengan satu makhluk Allah, nama dia iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ni bukan tak kenal Allah, kenal. Iblis ni bukan dia tak sujud dengan Allah, sujud. Sabit dia sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tinggalkan segala perhiasan dunia yang menjadi asbab kita lawan Allah. Ni nak cakap sikit. Kadang-kadang orang perempuan pergi majlis kenduri kahwin, gelang semua dia pakai. Pasal apa pakai? Kena tanya. Innamal a'malu bin, nak tunjuk ke orang. Gelang salah ke nak tunjuk ke orang salah? Kita kena tipu dan tu. Kita kena tipu dengan diri kita, dengan perhiasan dunia ni. Walhal benda tu tak salah. Tapi kita kena tipu dengan diri kita yang kita sangka kita ni orang baik. Lepas tu nak pergi kenduri kahwin, kita mula pakai semua ada yang kat kita, kita mula nak tunjuk kat orang. Kita tak tahu yang tu salah. Tuan-tuan, benda salah ni Allah marah. Tarkuz zina. Yang kedua, apa kata sahabat? Tarkul hawa, meninggalkan kehendak hawa nafsu. Nafsu kita ni tuan-tuan, dia tak mau balik ke akhirat sebab dia dah sayang dah tempat ni. Sampai menyebabkan kita tak percaya dengan akhirat. Kita tak fikir pun pasal akhirat. Tuan-tuan, dalam satu hari, satu malam ni, kita fikir tak tentang kalaulah hari ni aku mati, kubur aku luas. Kita tak fikir pun pasal mati. Padahal Nabi SAW bagi tahu kat kita, satu hari, satu malam, malaikat maut tengok kita 25 kali. 25 kali dia mai tengok kita. Belum masa lagi. Lagi mai tengok lagi, belum lagi. Tak perasan kan? Tak rasa pun malaikat maut mai tengok kita. Ataupun tak perasan, kita buat tak tahu. Walhal dia tiap-tiap waktu dia mai tengok kita. Kita dalam keadaan yang derhaka dengan Allah. Dan yang ketiga, tarkud dunia, meninggalkan setiap dunia yang haram, kata sahabat. Apa dunia yang haram? Tinggalkan tuan-tuan. Apa bentuk dunia yang haram? Tinggalkan. Menghasilkan dunia yang haram? Tinggalkan. Asbab dunia ni aku boleh melakukan perkara yang haram, tinggalkan. 3 yang kena buat bagi orang zuhud. Zal,
zadul imad. Tambahkan, berusaha menambahkan kebaikan dalam hidup. Tak lama dah tuan-tuan, tak nak balik dah jumpa Allah. Tak lama dah kita nak balik dah jumpa Allah. Kita tengok alam ni pun caca marba. Tiba-tiba main ribut, tiba-tiba ayak lot naik tak entu galu kan. Tiba-tiba gempa bumi. Betul. Sebab bila bintang, bulan, matahari dia tak duduk di paksi dia. Sebab Allah Ta'ala sebut lagu tu dalam surah Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika takdirul azizil alim. Bila dia tak duduk di tempat dia, ketika tu dia gelong. Bila dia gelong, alam ni pun jadi gelong, cuaca pun jadi gelong. Bila keadaan bintang ini jadi gelong, alam jadi gelong, tanda yang disebutkan oleh Nabi, tanda kiamat. Tapi kita duk takut yang lama, kita duk cerita lama tentang duk penyegan mayang sunat, tahu tu lah, tempat tu juga. Kita cakap kita ahli syurga, kita nak bagi cukup semayang sunat rawatib ni tak mampu, qabliyah ba'diyah tak mampu. Tak mampu kita tentang. Kita tak mampu. Kita nak kata kita hebat mana? Kita duk main TikTok aja lebih. Duk main Insta saja lebih. Duk main Facebook saja banyak. Tanya dalam hidup kita, selawat kita berapa ratus ribu kita himpun bagi. Qul huwallahu ahad kita berapa ratus ribu kita himpun bagi. Tasbih kita berapa ratus ribu kita himpun bagi. Istighfar kita ada berapa ratus ribu kita telah himpun bagi. Tanya diri kita, Ustaz, saya alhamdulillah dah baca istighfar 100 ribu sah. Mudah-mudahan yang ni jadi bekal saya. Kita tak ada himpun apa pun tuan-tuan. Kita kata kita nak mati, kita percaya dengan akhirat. Tak ada himpun apa. Kita duk kalut dengan dunia ni sampai kita mati. Duk kalut dengan benda yang sama. Tak takut tuan-tuan, kalau kita balik dan Allah panggil kita, kita tak ada apa-apa. Kita miskin pada sisi Allah. Yang ni kita takut. Yang kedua, hudal lid-din. Kita sentiasa mendapat petunjuk pada agama. Kui umur kita meningkat, agama kita semakin cantik, semakin baik. Al-yawma akmaltu lakum. Sempurna agama kita. Ketika kita mati ni tadi dalam keadaan agama kita dalam keadaan yang telah disempurnakan oleh Allah. Dan yang terakhir, dawamu ala ta'ah, diistiqamahkan oleh Allah dalam berbuat kebaikan. Orang ni lah orang yang selamat, orang ni lah orang yang hati dia terang, orang ni lah orang yang besok pada sisi Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup pertemuan saya dengan tuan-tuan pada malam ni. Hampir 1 jam. Ya. Jadi tuan-tuan, tadi saya dengar imam bagi tahu kat kita, ni saya ambil masa sikit boleh tak? Sikit ya. Imam beritahu kita masjid dalam proses mengumpulkan 800,000 banyak. Jangan boleh 800,000 masjid dah cantik berkelahi pula. Nah, jaga tu. Masjid buruk orang tak berkelahi, masjid cantik orang berkelahi. Dia tu jaga. Jaga yang sini kena jaga. Nah, saya tak tahu bila mai lagi, saya pesan awal-awal. Masjid kalau tabung tak ada duit, orang tak berkelahi. Masjid kalau tabung banyak duit, orang berkelahi.
Dengar. Jadi bila saya tadi dengar imam kata nak himpun 800,000 ni, saya bukan orang kaya. Dan kebetulan saya pun tak buat duit. Saya memang mai kuliah, saya dompet saya tinggal, IC saya tinggal. Sebab kalau ada Roblox pun saya habaq nombor IC lah, saya ingat nombor IC saya. Kalau tak ingat, kira pendatang haram. Nombor IC sendiri tak ingat. Tapi ada satu benda yang duk ada kat saya ni pada malam ni lah, mudah-mudahan mungkin jadi jariah kat saya untuk masjid. Saya memang tak buat duit. Kalau ada buat duit saya bagi. Jadi saya tak buat duit. Saya ada jam tangan ada kat saya lah, tapi saya tak mau bagi dekat masjid secara betul, directly. Jadi saya nak lelong jam saya malam ni, lama saya tak buat kerja ni, untuk dana masjid kita. Jam saya tak mahal, cuma orang yang main, orang yang biasa dengan jam G-Shock, dia tahulah saya tak mau habaq lah. Tapi saya akan buka dengan bida RM1,000 dan saya cari perbidaan terakhir paling minimum RM5,000 dan saya cari lagi tinggi daripada tu malam ni. Tapi saya buka dulu RM1,000, dan saya nak cari paling rendah RM5,000 dan saya nak cari paling tinggi siapa pada malam ni. Nabi kata, siapa sayang dunia, mati dia sakit. Malam ni tunjuk dengan Allah dan tunjuk dengan Rasulullah, ya Rasulullah, duit aku boleh cari, tapi peluang untuk aku nak buat baik dengan rumah engkau, ya Allah. Sebab masjid ni rumah Allah, bukan ada peluang ni. Sebab itu saya buat ni tuan-tuan, sebab saya nak rebut. Saya tak tahu lagi saya dapat peluang ni atau tak. Mungkin malam ni saya mati, mungkin besok saya mati, mungkin bulan depan saya mati. Tapi saya harap mudah-mudahan tuan-tuan semua jadi saksi apa yang saya buat ni diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya tak mau cakap banyak. Saya buka dulu jam tangan saya ni tadi dengan harga RM1,000. Siapa yang berani nak beli jam tangan ni untuk dana masjid kita? RM1,000. Kata tuan-tuan semua nak mati sakit, ikutlah. Ikutlah, saya tak kisah. Kalau tuan-tuan nak mati sakit tak apa, saya tak kisah. Kalau rasa ustaz saya sayang duit saya bagi kat masjid, lagi saya biar saya pilih mati saya sakit, tak apalah ustaz. Sakit macam mana pun saya tanggunglah ustaz, tak apalah. Kita mudah-mudahan asbab malam ni Allah angkat kesakitan sakaratul maut kita. Seperti mana kita tunjukkan benar, kita percaya dengan Allah dan Rasul. Orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah, nescaya Allah akan gantikan dia. Jika mana dia benar-benar ikhlas, tidak ada angka untuk dia. Siapa yang berani ambil jam tangan ni RM1,000, angkat tangan. Dia nak angkat tangan. Kakak tu. Baik. Kakak tu angkat tangan dulu. Abang rasa-rasa abang nak beat kakak tu punya. Abang nak lawan tak? Berapa makcik? Makcik boleh? RM1,000 dah sama dengan akak tu, sakit tak boleh. Saya buka RM1,500. Siapa berani RM1,500? Tak lagi ada orang angkat lagi, saya naik lagi. Abang angkat RM1,500. Ada lagi tak? Ada tak nak lawan abang ni? Saya ambil masa ni, saya tak pernah buat kerja gila ni tuan-tuan. Malam ni betul-betul saya gila. Saya tak pernah buat kerja gila ni, malam ni betul-betul saya gila. Ada tak nak lawan abang ni RM1,500 dia nak lawan lagi? Ada tak? Ikutlah tuan-tuan, nak sakit mati ikutlah. Saya dah ulang banyak kali ni, memang sakit sungguh. Cakap saya ni kadang-kadang masin tuan-tuan. Cakap saya ni kadang-kadang masin, kadang-kadang.
Dia main malam ni mesin memang sakit sungguh. Sakit sungguh lah mati. Dah tak nak lawan 1,500? Ada tak? Siapa nak lawan? Ada tak yang nak lawan? Saya bawa naik 2,000. Ada tak yang nak lawan 2,000? Saya nak cari 5 ni. Ataupun ustaz, saya tak mau lawan lah, saya nak 5 terus. Ada tak? Ada tak tuan-tuan? Orang kampung ni memang takut sayang dunia. Memang orang kampung ni memang betul. Orang Korea ni memang sayang sungguh ke duit apa? Memang sayang sungguh ni. Ada tak? Saya boh terus lah 5,000 senang. Siapa apa ni? 5,000. Sebenarnya harga jam ni boleh pi kat 5,000 senang. 3,000. Saya yang kata boleh pi 5,000. Boleh tak? 5,000. Siapa berani 5,000? Siapa berani? Ada siapa berani? Tak ada? Dah siapa tak? Tuan-tuan tak buat duit malam ni tak apa. Tuan-tuan janji dengan masjid. Nanti tuan-tuan masuk dalam akaun masjid. Saya tahu tuan-tuan tak buat duit malam ni. Dalam bank ada. Abang 5,000. Ada tak nak lawan abang ni lagi? Ada tak nak lawan dia? Ada tak nak lawan? Siapa nak lawan lagi? Ustaz, dia lawan nak masuk syurga Ustaz. Saya nak lawan dia lagi. Biar pergi saya masuk syurga. Saya tak mau bagi dia masuk syurga. Ada tak? Ataupun Ustaz, biar pergi dia masuk syurga, saya masuk neraka, tak apalah. Saya kena bakar dulu. Saya belajar ilmu kebaik. Saya dulu memang belajar ilmu kebaik. Habis dah khatam silat gayung, mandi minyak Ustaz, kebaik. Tak apalah, bagi abang ni masuk syurga, kita masuk neraka, tak apa. Dah nak lawan. Saya tak boleh lama ni, saya nak semayang. Tuan-tuan, masjid ni sejuk dah terkencing. Tuan-tuan jangan duk tunggu lama, jangan duk fikir lama. Akhirat ni dia tak boleh fikir lama. Dia tak boleh fikir lama-lama akhirat ni. Syurga ni, tuan-tuan, dia tak boleh fikir lama. Ketika dia pun nak beat dalam online. Dia percaya. Macam mana? Ada tak? Ada tak? Yang ni untuk masjid, bukan untuk saya tuan-tuan. Saya nak jual jam ni bukan jual tau. Harga dia tak patut pun. Tak patut pun jam ni. Bukan tuan-tuan beli jam ni dah. Tuan-tuan infakkan untuk masjid. Tuan-tuan, sebenarnya 5,000 ni tak banyak. Setiap kali orang ambil semayang kat masjid ni, tuan-tuan dapat. Setiap kali orang semayang, tuan-tuan dapat. Tiap-tiap minggu orang semayang Jumaat, tuan-tuan dapat. Pahala dia tuan-tuan dapat. Tiap kali orang mengaji, tuan-tuan dapat. Tuan-tuan tak mau ke rebut benda ni? Kata tuan-tuan kata, sekejap pergi lah, kata dah. Dah tak pergi lah, aku nak masuk neraka. Yang ni pilihan ni. Ikut sukalah. Saya bagi peluang, saya buka jalan. Saya buka jalan dah. Ada tak nak lawan abang ni? Ataupun kita nak tutup dah? Lagu mana? Dah tak? Tak ada? Tuan-tuan memang sayang duit tu. Tak berani tu. Inilah antara sejarah tempatnya yang saya tengok orang paling sayang duit. Selalu rancak oh. Kawan ni lawan. Tuan-tuan ni tak sengah. Toleh Ustaz, zaman ni zaman PKP. Selagi kalau bagi duit nanti duit habis, Allah Ta'ala tak tolong dah, dia kata. PKP ni Allah Ta'ala lemah, dia kata. Kuasa Allah Ta'ala PKP tak PKP sama ke berubah?
Berubah. Tak berubah. Lagu tu juga. PKP ke tak PKP, Allah itu maha kaya. Dan dia akan kayakan kepada hamba-hambanya yang mengakui akan kekayaan Allah. Dia percaya Allah itu kaya, dia percaya. Ya. Baik, saya kira sampai 10. Kalau tak ada orang, maka kita matikan harga jam ni RM5,000. 1, 2. Selalu orang perempuan dia pandai melawan. Malam ni duduk sengah. Selalu orang perempuan kan ni biasa melawan kan. Dia lawan. Malam ni tak mau lawan. Dia sengah. Saya jarang melawak. Malam ni saya melawak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai nah? Saya tutup nah. Habis. Jadi saya serah. Saya kena nak berdiri banyak sangat wayar tang ni. Bang, saya minta maaf nah. Saya minta maaf banyak nah. Jadi saya minta maaf dan saya serahkan jam tangan ni. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan hidup abang berkat, rahmat. Amin. Doakan saya sama. Amin. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya. Kita doa sama-sama untuk abang kita dan keluarganya. Mudah-mudahan apa yang dia buat, Allah pilih dia menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, dia dan keluarganya. Allah murahkan rezekinya, Allah barakahkan hidupnya dan keluarganya, dan Allah selamatkan dia daripada segala ketentuan yang tidak baik. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berkatkan hidup kami ya Allah, ikhlaskan segala amalan kami ya Allah, barakahkan isteri dan anak-anak kami ya Allah, sihatkan tubuh badan kami ya Allah, selesaikan segala masalah kami ya Allah, pimpinlah kami ya Allah ke jalan-Mu yang lurus ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami terus-menerus dalam kelalaian ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan kami yang kami buat selama ini ya Arhamar Rahimin. Walaupun sedikit ya Allah, tidak ada nilainya pada sisi Engkau ya Arhamar Rahimin, tapi kami mohon terimalah amalan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minna.